InsyaAllah puan-puan boleh memahami serba sedikit tentang apa yang dikatakan mad asli, mad lin dan juga mad iwad. Baik, sebelum saya izinkan masuk kepada mad yang keempat, puan-puan cuba puan-puan bagi tahu Ustaz tentang mad asli, mad lin dengan mad iwad. Dekat surah mana, ayat mana yang kita boleh jumpa mad asli? Ingat mad asli, ingat surah apa? Cuba gambar. Ingat surah Fatihah. Dalam Fatihah ada berapa mad asli? Ada 12. Banyak ke sikit? Banyak. Maka puan-puan kena expert, kena mahir dah dekat mana 12 tempat tu. Dan saya dah bagi tahu dah 12 tempat tu di mana. Dan saya yakin puan-puan rajin menanda, menulis ataupun mencatat segala apa yang Ustaz dah tulis dan bagi tahu sebelum ini, insya-Allah. Kemudian habis cerita mad asli, bukan dalam surah Fatihah saja. Malahan sat lagi kalau kita baca apa-apa surah pun kebanyakan ayat yang kita baca ada mad asli. Jadi tak susah kita nak cari mad asli dalam Quran ya. Seterusnya mad lin. Mad lin mad yang kedua. Ingat mad lin, ingat surah apa yang paling senang? Surah Al-Quraisy. Tuan-tuan puan semua dah hafal dah surah Al-Quraisy. Dan kebetulan surah Al-Quraisy ni ada berapa mad lin? Ada 4 kat mana? Kat ujung-ujung ayat. Contohnya ila fi Quraish ila fihim rihlatash shita'i was. Ada cukup. Bapak menyambung memang Bapak pandai. Alhamdulillah. Jadi puan-puan, ingat mad lin, ingat surah Al-Quraisy. Ingat mad asli tadi, ingat surah Al-Fatihah. Okey, mad yang ketiga pula mad iwad. Mad iwad ni ada juga surah-surah tertentu yang banyak mad iwad di dalam surah tersebut. Contohnya surah apa yang kita baca minggu sudah, yang sempat Ustaz tunjukkan? Surah Al-Adiyat. Kalau nak surah An-Nisa pun ada juga banyak, surah Al-Kahfi pun banyak juga. Tapi kadang-kadang surah An-Nisa, Al-Kahfi ni panjang, kita tak berapa ingat. Tapi kalau Ustaz baca surah Al-Adiyat 1, 2, 3 ayat, puan-puan mesti boleh sambung. Contohnya wal-adiyati dhabha. Itu namanya mad apa? Mad iwad. Jangan jadi mad senyap, mad iwad puan-puan. Ya Allah, jangan senyap je tak menjawab apa-apa. Kena jawab mad iwad. One more, sekali lagi ulang. Wal-adiyati dhabha fal-muriyati qadha fal-mughirati subha. Itu semuanya mad iwad. Kalau kita tak ingat ataupun tak memahami surah Al-Adiyat. Jadi puan-puan, itulah caranya saya mengajar tuan-tuan puan. Saya kaitkan dengan ayat ataupun surah-surah tertentu, mudah-mudahan menjadi ingatan yang baik kepada puan-puan dalam mengenal semua hukuman yang ada dalam Quran. Dan Al-Kisahnya hukuman ni sikit ke banyak? Banyak. Ada berapa belas? 14. Ada 14. Kata ulama, kata tok guru saya, no discount. No discount maksudnya tak boleh memilih-milih. Ustaz, saya nak belajar 3 mat aja Ustaz, yang 11 hukum mat saya tak nak belajar. Tak boleh, kena belajar semua hukum mat. Baru sempurna ilmu kita pada pembelajaran hukum mat. Jadi hari ini saya nak sambung mat yang keempat. Semua ada nota Ustaz ni? Ada belakang. Alhamdulillah. Buka lah nota tu, letak atas meja. Mat yang keempat namanya mat arid disukun. Sebut? Mat arid disukun. Macam biasa lah tuan-tuan puan. Apa makna mat arid? Apa dia sukun? Mad itu panjang, arid itu mendatang, lisukun itu kerana sukun atau mati. Jadi itu makna mad arid disukun. Dan harakatnya berapa? 246. Tapi sebelum tu huruf madnya berapa? Dia apa dia? Okey, tak apa, baik. Kita tulis kat whiteboard supaya puan lebih jelas ya. Mad arid disukun. Okey. Apa makna mad arid disukun tadi? Mad maknanya panjang. Arid mendatang. Manakala disukun kerana sukun. Sukun tu apa? Mati tu apa? Mati tu sukun. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Okey tuan-tuan, sekali lagi ya. Sebut sama-sama. Mad arid disukun. Mad arid disukun. Daripada dulu sampai hari ini Ustaz belajar itulah nama ni. Tak ada tukar nama lain tu tuan-tuan ya. Dan huruf mad arid disukun ni jawapannya 3 saja, iaitu alif, waw. Maknanya diguna semua huruf mad. Dan puan-puan tahu tak, huruf mad arid sukun boleh jadi saiz besar, boleh jadi saiz kecil. Alif waw tu maybe besar, maybe kecil. Tapi kesimpulannya huruf madnya 3, iaitu alif waw. Harakatnya berapa sekejap lagi? 2 boleh
tidak berlaku ketika wasal. Jadi apa sebab kita mewakafkan bacaan? Apa sebab bila baca Quran puan berhenti? Apa sebab? Mungkin ada tanda wakaf. Satu lagi mungkin tak cukup nafas. Kita berhentilah bacaan tersebut. Ustaz kat situ tak ada tanda wakaf, tapi saya tak cukup nafas. Maka berhentilah bacaan kita. Ya perempuan ya. Okey, mari kita tengok dalam nota ustaz ni bagaimana step by step untuk nak menjadikan satu kalimah itu sebagai mad arid disukun. Baik perempuan, sudah tentu step yang pertama kita sebut sama-sama dalam satu kalimah. Ini step yang pertama ya. Terdapat huruf mad. Alif waw ya. Tengok sini ya. Ini step yang pertama dalam satu kalimah. Nanti papa kena cover mesti ada huruf mad ini. Alif waw ya. Ini alif waw ya bersaiz besar pun ya. Ataupun boleh juga bersaiz kecil begini. Kalau saiz kecil begini. Sekali lagi diulang. Dalam satu kalimah terdapat huruf mad. Alif waw ya. Dan nanti dalam Quran huruf mad ni ada tanda apa? Dalam Quran huruf mad bertanda apa? Tak ingat pula. Mestilah bertanda mati. Tapi matinya tidak nampak pada tulisan. Bapak jangan nak cari Ustaz mana matinya tak nampak. Sebab ia adalah ciri pada huruf mad. Nak membezakan dengan huruf yang bukan mad. Jadi sekali lagi diulang step yang pertama dalam satu kalimah terdapat huruf mad. Alif waw ya. Okey, ini step pertama. Step yang kedua, sebelum huruf mad terdapat baris satu. Okey, nampak ni. Step yang kedua, sebelum huruf mad ni mesti ada baris satu. Okey, dengar boleh-boleh. Kalau huruf madnya alif, maka sebelumnya mesti baris satu di mana ni? Atas. Kalau waw sebelumnya di mana? Depan. Kalau ya sebelumnya di mana? Bukankah ini formula mad asli yang kita copy semula dalam mad arid disukun? Itu sebab dulu Ustaz pernah nyatakan bahawa kebanyakan hukum mad dia mengambil formula mad asli sebagai hukum mad tersebut. Jadi antaranya mad arid disukun dah. Pada peringkat awal dia copy daripada mad asli. Jadi setakat ni berapa step ni? Pada 2 step. Okey, sekali lagi diulang. Step yang pertama dalam satu kalimah terdapat huruf mad alif waw ya. Step kedua sebelumnya terdapat baris satu. Baris satu di mana? Atas, depan, atau bawah. Tengoklah apa huruf mad dia perempuan ya. Okey, selesai 2 step. Step yang ketiga. Step yang ketiga kat sini. Tengok dalam nota ustaz tu. Step yang ketiga kat sini ya. Selepas huruf mad mesti ada apa? Mesti ada satu huruf sahaja. Ulang suara. Selepas huruf mad mesti ada satu huruf sahaja. Huruf apa satu ni? Jawabnya huruf tak kisah. Jadi satu huruf. Macam mana nak tahu satu huruf? Dah kira dah perempuan, kira lah kat situ ada berapa jumlahnya. Kalau satu betul lah tu, kalau dua tak betul, kalau tiga tak betul, tak jadi syarat, tak jadi kepada mad arid disukun. Dia kena satu huruf. Dan kalau anak cucu tanya huruf apa, jawabnya huruf tak kisah. Perempuan, inilah step yang ketiga. Step yang keempat bagaimana? Iya, perempuan bacalah sendiri dalam nota ustaz tu, kalimah itu diwakafkan. Apa sebab kita wakafkan kalimah tu? Mungkin ada tanda wakaf, mungkin sebab tak cukup nafas. Maka kita berhentilah pada kalimah tersebut. Okey, jadi ada berapa step nak jadi mad arid disukun? Ada 4 step. Mari kita tunjukkan contohnya. Contohnya bagaimana? Okay. Contohnya kita boleh bahagikan kepada 2. Kat sini penggunaan alif waw yang besar. Yang sini alif waw yang kecil. Okey, kita bagi kepada 2. Dua-duanya mad arid disukun. Kalau alif waw ya besar, puan-puan boleh ambil contoh yang sebelah kiri itu perkataan an-nar. Tengok ya. An. Okey, cuba ikut ustaz dulu baca sama-sama. An-nari. An-nari. Adakah apa yang kita baca tadi mad arid disukun? Tidak lagi, belum lagi. Sebab apa? Kita tidak wakafkan bacaan. Jadi walaupun dalam kalimah ini betul
dalam satu kalimah yang ada huruf mad alif, sebelumnya ada baris satu di atas dan selepasnya ada satu huruf, tapi puan tidak wakafkan. Sedangkan syarat yang keempat, nak jadi mad alif kena wakaf cik. Jadi bila wakaf, kalimah tadi tak boleh baca an-nari, tak boleh. Dia kena baca gini. Sekarang ni puan nak baca berapa harakat? 246. Ambil nampak harakat. Tengok ni. An-nar. Sebut. Maka apa yang puan-puan dah baca tadi, itulah namanya mad alif disukun. Tapi kalau anak cucu baca an-nari, mad apa? Tak ada mad pula. Itu namanya mad asli. Kalau wakaf, mad alif disukun. Mujur dan tak belajar, maka kita faham. Tapi kalau tak belajar di rumah, jawab, siapa nak jawab soalan kita? Allah. Tak apa puan-puan, bertenang dengar. Kalau kita baca begini, ikut ustaz. An-nari. Sebut. An-nari. Kata ulama, nah tadi sekadar mad asli aja je. Tapi sekarang ni kita belajar mad apa? Nak jadi mad alif disukun, syarat yang keempat mesti diwakafkan. Bila wakaf, dengar mana-mana. Huruf yang terakhir pada kalimah ini, kata ulama, bila kamu wakaf, kamu tak boleh baca dengan baris lagi. Kamu kena tukar dia jadi mati, jadi sukun. Maka bila wakaf jadi gini. An-nar. Sebut. An-nar. Mad apa yang puan baca? Kalau ustaz baca gini, an-nari, mad apa? Asli. Jadi puan-puan, siapa yang menentukan kalimah ini jadi mad alif disukun? Kita yang membacanya sekejap lagi. Tanya. Alhamdulillah. Puan-puan, ustaz tanya ni, apa huruf mad yang digunakan pada kalimah an-nar? Maka nanti puan-puan kena gariskan kat sini tau. Baru jadi mad alif disukun. Ya. Okey, seterusnya tengok dalam buku tajuk dalam nota ustaz dia perkataan yu'minuna. Okay, tengok ya. Yu'minuna. Dan kebetulan di untuk tu ada tanda wakaf ya. Ada guna tanda dia. Okey, cuba ikut ustaz dulu sama-sama baca yu'minuna. Sebut. Yu'minuna. Okey, puan-puan, ada benar tak dalam bacaan tadi? Ada, tapi sekadar mad asli. Sebab kita tak wakaf ni. Sekali lagi diulang. Yu'minuna. Anu tu mad asli aja, bukan jadi mad alif disukun lagi. Jadi kalau kita nak jadikan mad alif disukun, kebetulan kat sini ada tanda wakaf, maka bacaannya bagaimana? Nampaknya ustaz seorang aja yang 7 jari yang nak pakai jari perempuan. Ini dah jari perempuan. Tengok ni. Tengok, bila kita wakaf tunjuk 4 harakat. Kita nak baca 4 harakat tadi. Okey, one more. Yu'minuna. Wakafkan. Yu'minun. Barulah betul 4 harakat. Mat apa yang puan-puan baca? Mat apa yang saya baca? Yu'minuna. Mat asli. Tapi sekarang ni kena ingat, kita sedang belajar mat alif disukun. Jadi puan-puan, dari kesimpulannya kalimah yu'minuna ni boleh jadi mad alif sukun jika memenuhi 4 syarat yang saya nyatakan di sini. Maka sekali lagi puan-puan gariskan perkataan nur di hujung. Itulah mad alif sukun. Dan apakah huruf mad yang digunakan? Waw besar kecil. Waw besar, nampak besar kat situ kan? Alhamdulillah. Seterusnya, contoh yang ketiga perkataan aminah. Aminah. Dan kebetulan di hujung pun ada tanda bulatan bias. Biasanya kalau jumpa bulatan bias ni kita buat apa? Biasanya kita berhenti ke kita langgar je? Biasanya kita berhenti kan? Maka puan-puan, perkataan aminah ikut? Aminah. Belum jadi lagi mad alif disukun. Selagi puan-puan tidak wakafkan. Jadi tolong wakafkan aminah. Amin. Maka apa yang puan baca tadi namanya mad alif disukun. Dan huruf madnya apa cik? Ya besar. Ya besar lah. Biasanya kalau ada titik 2 tu ya besar lah. Ya. Okey dah puan-puan yang dirahmati Allah. Jangan khawatir. Dalam Quran macam inilah muka yang paling banyak kita jumpa dalam Quran. Banyak sungguh puan-puan. Saat lagi kita baca surah, insya-Allah kita jumpa banyak mad alif disukun. Okey. Puan-puan mad alif disukun ni sama glamour, lebih kurang macam mad asli juga. Ya. Maknanya tapi nombor 1 dalam Quran adalah mad asli. Nombor 2 mungkin mad alif disukun ataupun mad iwad dan mad-mad yang lain ya. Jadi puan-puan contoh yang sebelah kiri ni faham tak?
Okey, sekali faham sekali lagi. Tolong bacakan semua kalimah ini dengan mad alif disukun. An-nari. Pandai. Yu'minuna. Pandai juga. Amina. Pandai juga. Apakah huruf mad pada amin? Apakah huruf mad pada yu'minun? Apa huruf mad pada anna? Wih, pandai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kepada perempuan berkekalan sampai ke akhir hayat kita. Jangan minggu ni dia pandai, minggu depan jadi tak pandai semula perempuan. Dia minggu depan sampai bila pandai belaka. Perempuan tahu tak macam mana nak mengekalkan kepandaian kita itu? Tak lain tak bukan kata arwah tok guru saya, kamu kena sentiasa berguru. Senang cerita. Kena sentiasa berguru, kena ada cikgu mengajar kita di hadapan walaupun hanya seminggu sekali. Okey perempuan, mari kita tengok pula contoh penggunaan alif waw yang kecil. Boleh rujuk dalam mata ustaz perkataan al-babi. Al-babi. Ya. Oh, dia ada huruf ba maksudnya. Al-ba. Mana tadi? Oh, ada dalam alif ada al-ba. Oh, dia ada dua kali al kat situ ya. Macam ni. Al. Ni al, ini al juga. Kemudian kita ada perkataan. Dan di hujung ni ada perkataan bias. Okey, perkataan ini kalau puan-puan perhatikan, oh, dia huruf mat dia adalah alif kecil. Maknanya kat sini dia bersambung. Dia bersambung dia bukan ya. Minta maaf, ini bersambung kat sini. Ni. Begini. Okey, puan-puan, kalau kita baca sambung, tengok pasal baca ya. Al, dia ada dua kali al kat sini ya. Al-babi. Cuba ikut. Al-babi. Ba ini hanya sekadar mad asli. Hanya sekadar mad asli sebab kita tak wakaf lagi. Jadi bagaimana kalimah ini nak jadikan dia mad? Ada disebut. Maka kata ulama jangan lupa syarat yang keempat. Kita kena wakaf je. Al-babi. Wakafkan. Al-babi. Yes, apa yang kita baca tadi baru namanya mad alif disukun. Maka di sini garis katanya. Dan kalau orang tanya apakah huruf mad pada dia? Ini alif kecil. Pastikan semua mata kita nampak ya alif kecil. Siapa tak nampak pakai spek mata. Jadi puan-puan, inilah kisahnya bila baca Quran, kemungkinan besar kita jumpa huruf madnya alif kecil macam ini. Kemungkinan. Dan sekejap lagi kita akan tengok ya. Ada contoh dalam bacaan nanti saya tunjukkan. Okey, settle yang pertama. Nombor dua, penggunaan waw kecil. Perkataan Dawudu. Tengok ya. Dawudu. Okey, kalau kita sambung, bacaannya cuba ikut ustaz. Dawudu. Katakan ada dua mad asli. Katakan ada berapa mad asli? Dua. Da dengan wu. Ada dua mad asli. Okay. Tapi kan, boleh tak kalau kita wakafkan kalimah ini? Boleh. Bila wakaf, Dawudu jadi apa? Dawudu. Mad apa tadi tu? Mad alif disukun. Bolehlah baca 2, 4, 6 pada ni. Mana pun tahu? Cukup syarat. Cuma kalau ditanya, apakah huruf mad yang digunakan di sini? Waw kecil ni. Waw kecil. Bukan waw besar ya. Waw kecil. Sebab huruf mad mesti bertanda mati. Tapi matinya tak dapat. Kalau tuan kata huruf madnya waw besar tak betul. Misal apa? Waw besar ni berbaris satu di depan. Tak, bukan dia bukan huruf mad. Huruf mad mesti kosong macam ni. Bertanda mati. Jadi puan-puan sekali lagi diulang. Dawudu. Jadikan mad alif disukun. Seterusnya yang terakhir, perkataan Ibrahimu. Ibrahimu. Okey, puan-puan, dekat tengah-tengah ni jangan lupa ada huruf yang kecil. Ni, yang kecil diambil kepala saja tahu. Okey, Ibrahimu. Sebut. Ibrahimu. Kalau puan baca begitu, kata ulama, hukum mad yang ada pada dia hanya sekadar mad asli. Ada dua mad asli. Ibra satu, hi satu. Ada dua mad asli. Tapi kalau kita wakafkan, Ibrahim.
apa yang him tadi tu? Itulah nama man alif disukun. Maka gariskan kat sini. Siapa yang rajin menyalin, galin. Salinlah tulisan ustaz ni. Siapa tak rajin ambil gambar dah kejap lagi ya. InsyaAllah. Jadi puan-puan, apa beza contoh kanan dengan kiri? Apa bezanya? Bezanya apa? Yes, penggunaan huruf matnya. Yang sebelah kanan huruf matnya saiz kecil, sebelah kiri huruf matnya saiz besar. Apa lagi perbezaannya? Ha? Ada dua mat. Perbezaan yang keduanya adalah kalimahnya berbeza. Maksud ustaz, contoh kalimahnya berbeza. Kalau ni al-nar, ini al-babi, ini Daud, ini berbeza kalimahnya. Tapi hakikatnya kesemua ini, nama hukum tajwidnya adalah mad arif disukun jika wakafkan pada kalimah ini. Dan puan-puan, cuba tengok nota ustaz. Jika dibaca wasal, kan betul saya kata tadi, jika dibaca wasal, maka jadi mad asli dua harakat saja. Contohnya, seperti mana yang ustaz katakan tadi, kalau puan-puan baca an-nari yu'minuna amina, maka bacaan kita hanya sekadar mad asli. Tapi kalau wakaf, ma'arif. Begitu juga yang sebelah kanan. Okey, puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan kepada nota yang terakhir, iaitu rujuk surah Al-Fatihah, ada 7 contoh ma'arif sukun. Saya nak kabur. Sebenarnya ma'arif sukun, perhatian. Ma'arif sukun boleh berlaku di tengah ayat. Boleh? Contohnya paling senang, kita ambil surah Al-Baqarah lagi sekali. Ayat yang kedua. Surah Al-Baqarah ayat 2. Ni di tengah ayat. Contohnya ayat kedua macam mana? Zalikal kitab bula raiba fi. Okey, puan-puan, tengok di sini. Ini dikatakan satu ayat apabila puan-puan membaca sampai kalimah hudan lil muttaqin. Hudan, tengok ya. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Barulah dikatakan ayat yang kedua. Cuba puan-puan perhatikan, selalu tak kita baca ayat ni. Macam mana bacaan kita biasanya? Zalikal kitab, ikut. Zalikal kitab la raiba fihi. Selalu saya perhatikan puan-puan berhenti kat sini. Dan sedar tak? Yang tuan-tuan berhenti itu namanya mad alif disukun. Yang berlaku di tengah ayat. Mana ustaz tahu tengah ayat? Ayat itu tak habis lagi. Ayat ini disudahkan dengan hudan lil muttaqin. Jadi ustaz gariskan fi ini adalah mad alif disukun yang berlaku di tengah ayat. Ini mad alif sukun yang berlaku di tengah ayat. Cuba kita baca sama-sama. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Mana mad alif sukun kita? Fi. Yang berlaku di tengah. Ini ustaz buat ringkasan ni. Ni mad alif sukun di tengah ayat. Tetapi jangan lupa, bila kita sambung ayat berikutnya, ikut hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Rupa-rupanya di hujung ini juga ada mad alif sukun. Tetapi bezanya berlaku di hujung ayat. Ini juga mad alif disukun di hujung ayat ataupun di ayat yang terakhir. Jadi puan-puan nampak tak different kat sini? Ini tengah ayat, ni hujung ayat. Maknanya mad alif disukun ni adalah hukum mad yang sangat special dalam Quran. Kamu boleh jumpa di mana-mana. Sama ada di tengah ayat, boleh di hujung ayat, asalkan memenuhi 4 syarat yang ustaz nyatakan tadi. Jadi contoh yang terbaik yang tunjukkan mad alif disukun berlaku di tengah ayat, sama-sama lah kita baca surah Al-Baqarah ayat yang kedua.
setengah ayat kita berhenti pada fi. Lepas tu kita putus nafas kan? Kita tarik nafas baru. Hudan lil muttaqin juga ada mad arif disukun yang berlaku di hujung ayat. Maka kalau boleh, kalau berlaku macam ni dalam bacaan kita ustaz, ada berapa mad arif disukun dalam ayat tadi? Ada 2 mad arif disukun. Kalau boleh, kalau mampu lah kata ulama, kamu seragamkan harakatnya. Kalau kat sini buat 4, kat bawah buat 4 juga. Mampu tak? InsyaAllah. Cuba kita buat ya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ikut. Dzalikal kitabu la raiba fih. Bagus, kita buat 4 harakat. Sambung. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Pun 4 harakat juga. Kalau mampu buat begitu. Tapi tu kalau saya tak mampu ustaz, yang atas saya buat 4, yang bawah saya buat 6, boleh ke campur-campur macam tu? Boleh, tidaklah haram kepada bacaan kita. Cuma yang bacaan yang terbaik, kalau dalam tilawah Quran kami dibagi tahu oleh para hakim, kalau boleh kamu seragamkan harakat. Itu sebab puan-puan, hari ini ya, Qori dan Qoriah mana ada pernah dapat markah 100/100 baca Quran? Sebab mungkin kat sini mereka tak seragam harakat. Sedangkan yang dikendaki oleh para hakim, dikendaki kita membaca seragam harakatnya. Tapi tak mampu sebab apa? Mungkin lagu dan sebagainya yang mempengaruhi bacaan kita. Jadi puan-puan tak apalah, macam kita orang awal ni bukan Qori dan Qoriah, maka puan-puan dapat baca 2, 4, 6 harakat tu pun dah kira alhamdulillah. Persoalannya, mak arif pun boleh tak baca lebih daripada 6 harakat? Jawapannya boleh. Kalau puan-puan tak hati jawab, siap dia usah jawab. Jawapannya boleh. Mak arif disebut boleh dibaca lebih 6 harakat sekiranya dia ada sekiranya ni bacaan itu ada lagu ataupun taranum. Itu sebabnya dalam tilawah Quran baru-baru ni mereka antarabangsa, puan-puan tengok Qori-Qoriah panjang nafas mereka kan, sebab apa? Mereka ada taranum, mereka ada lagu dan suara yang panjang ya. Dan puan-puan perhatikan, ma'arif sukun mereka baca lebih daripada 6 harakat. Dan apa yang saya belajar dulu masa saya belajar tilawah Quran dan juga azan, saya diberitahu oleh tok guru saya, kamu boleh panjangkan sampai 13 harakat. Sampai berapa harakat? Itu kalau Qori dan Qoriah. Macam kita orang awam mampu ke sampai 13 harakat? Ustaz, yang 6 harakat tu boleh tentu sampai habis Ustaz 6 harakat. Kadang-kadang saya buat 2 ataupun 4 aja. Jadi macam kita orang awam, puan-puan kandungan harakatnya basic adalah 2, 4, 6. Tapi bagi Qori dan Qoriah ataupun bila yang azan, puan-puan boleh sampai kepada 13 harakat. Sebab kalau puan-puan dengar azan sekejap lagi, azan Zuhur, puan-puan akan dengar Tok Bilal akan harakatnya lebih pada 6. Contohnya hayya 'alas salat, kan lebih 6 harakat. Boleh sebab Tok Bilal mengandungkan azan dan apa yang dibaca tadi ada dibawakan taranum. Taranum itu adalah lagu-lagu Al-Quran, lagu Al-Quran. Bukannya lagu dongeng sayang, lagu-lagu itu bukan buat ya, lagu-lagu Al-Quran. Dan lagu Al-Quran kena belajar. Kalau nak tahu kena belajar. Kena belajar dengan guru yang mahir dengan taranum. Jadi puan-puan yang dirahmati Allah, jawapannya kalau ada satu pertanyaan, boleh tak baca mak arif sukun lebih pada 6 harakat? Jawabnya boleh. Sekiranya bacaan itu ada lagu ataupun taranum. Apa dia lagu ataupun taranum? Iaitu lagu-lagu Al-Quran. Dan lagu-lagu Al-Quran antaranya diberi nama dengan Bayati. Kalau puan-puan nak tahu lah, dia ada sabak. Kalau salin-salin, tak salin tak apa. Kita ada rush, kita ada sifat, kita ada jiharkah, kita ada nahwan. Puan-puan, yang kita dengar takbir raya. Takbir raya itu adalah lagu jiharkah. Ya, lagu jiharkah ya. Kemudian kita dengar apa berjanji. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusallim wa yusallim. Itu lagu rush ataupun lagu sifat. Ya, dia bercampur-campur lah, boleh bertukar-tukar lagu ataupun bercampur-campur lagu. Tapi itulah lagu yang biasa dibawakan. Kalau takbir raya, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Itu nama lagu diharga. Nak tahu tentang lagu, belajarlah dengan ustaz-ustaz yang mengajar taranum. Ustaz tak boleh buat ke kelas taranum? Boleh, tapi masalahnya pelajar tak ramai. Dulu pernah saya buat di Masjid Agung Fran. Mula-mula pelajar saya ramai, 20-30 orang. Lepas tu masuk tahun kedua tinggal 20 orang. Masuk tahun ketiga tinggal 10 orang. Masuk tahun keempat tinggal 4 orang. Terus saya tutup lagi sebab pelajarnya tak ramai. Sebab nak belajar taranum kena ada minat yang mendalam dengan lagu-lagu Al-Quran dan kena ada tenaga, kena ada kemampuan dari segi suara kita untuk nak mengalimkan lagu, ya. Apapun syukur alhamdulillah. Puan-puan sekarang ni belajar tajwid ni mudah, syukur alhamdulillah. Walaupun tak sempat nak belajar taranum, belajar tajwid pun dah kira syukur alhamdulillah. Okey, puan-puan ada soalan nak tanya? Okey, kesimpulannya, okey puan, ya. Kalau dalam kita membaca Al-Quran, Okey. kalau kita berhenti kerana kita Tak cukup nafas, tapi kita berhenti pada tempat yang dibenarkan. Okey. bila kita nak sambung, kita just go to the next. Okey, dengar mana-mana. Tentang bab menyambung ataupun ibtidak bacaan. Biasanya kalau satu ayat panjang, puan-puan berhenti atas sebab tak cukup nafas. Tempat berhenti itu tak ada tanda apa-apa. Tak ada tanda wakaf. Maka ustaz saya pesan, kamu kena ghostan balik. Kena ghostan balik 2-3 kalimah patah perkataan sebelumnya. Tapi sekiranya kamu berhenti, memang dah ada wakaf kat situ, contohnya wakaf jaiz ke, wakaf kafi ke, wakaf hasan dan sebagainya, maka di situ kamu tidak perlu ulang, kamu teruskan pada ayat berikutnya. Itu kaedah untuk kita nak berhenti dan ibtidakkan bacaan. Kalau kita tak buat macam tu, Ya? kalau kita tak buat, Kalau tak buat begitu seolah-olah, contohnya kita baca satu ayat Quran, tiba-tiba kita berhenti kat tengah. Kemudian kita terus saja, kita tak ulang. Kata untuk guru saya, seolah-olah kamu menjadikan ayat itu sudah terputus maknanya. Maknanya kalau masuk tilawah tu kena tolak markah dan segi kelancaran fasahah bacaan kita. Jadi perempuan tak apalah, perempuan tak akan masuk tilawah Quran, saya pernah masuk dulu, maka ditolak markah. Tapi ginilah, untuk jalan selamat, perempuan dapatkan panduan daripada guru, bila dah berhenti kat mana nak ulang, tanya ustaz. Tanya dengan guru kita ataupun tanya dengan orang-orang yang ahli tentang wakaf dan ibtidak. ini hukum dia, Ya? hukum dia makruh ke? Bergantung kepada makna ayat tersebut. Kalau makna ayat itu rosak habis, lain daripada makna yang Allah nak sampaikan, maka haram berdosa kepada kita. Ya, tapi kalau maknanya tidak terganggu, maka itu dibenarkan. Tidak menjadi masalah. Jadi bergantung kepada makna ayat yang kita baca. Okey, puan-puan, kesimpulannya, bila kita ingat mad arif sukun, puan-puan tolong kaitkan dengan surah Al-Fatihah. Surah apa, puan? Semua dah hafal surah Fatihah kan? Rupa-rupanya dalam surah Al-Fatihah, mad arif disukun berlaku di mana? Di tengah ayat ke di hujung ayat? Cuba puan-puan sambung bacaan surah Fatihah saya, puan-puan. Tapi kena baca dengan mad arif sukun tau. Saya nak tuan-tuan baca 4 harakat. Boleh? Okey, ready? Bismillahirrahmanirrahim. 4 harakat. Mad apa tadi dibaca? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, cemerlang boleh jadi tok imam, tapi di rumah dulu, puan-puan. Tak salah jadi tok imam di masjid atau surau, nanti ramai orang komplain kita, puan-puan, ya. Okey, alhamdulillah, tahniah. Maknanya ingat mad arif disukun, ingat surah apa yang dibaca tadi? Al-Fatihah. Ada berapa? Sebab Fatihah hanya 7 ayat. Tapi kalau puan-puan baca surah yang lain mungkin lebih daripada 7 contoh, ya. Okey, jadi jangan berlengah lagi. Mari dan kita baca surah Al-Quran kita, iaitu jilid yang ketiga. Surah apa, ya? Surah apa hari ini? Surah Al-A'raf ayat. Okey, oleh kerana puan-puan baru ulang kaji mad yang keempat, mad arif sukun, maka marilah kita baca surah Al-A'raf ayat 175 dan sama-samalah kita mencari hukum mad arif disukun pada bacaan kita. Ready? Dan kalau mampu, kita seragamkan harakatnya. Puan-puan nak pilih 2 ke 4 ke 6? 4
4 sudah oleh perempuannya. Kalau 6 nanti nak kena berlagu-lagu sikit. Tapi tak apalah perempuannya. Kita baca 4 harakat. Ia aja. 174. Wa kadzalika nufassilul ayati. Betul? Oh, ini ayat 175. Saya rasa macam ayat 175 juga. Pasal apa? Kalau ayat 174 tu masih tergantung dia punya makna. Ayat 174 ni dia ada kena-mengena dengan ayat sebelumnya. Kalau 175 ni kira macam cerita yang baru kepada ayat tadi ya. Okey, tak apa. Kita baca ayat 175 surah Al-A'raf, muka surat 123, juzuk yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha. Nampaknya anak murid tak cukup dapat. Sebab dah berhenti awal pada ayatina. Tak apa, boleh juga berhenti pada ayatina. Tapi perempuan kena ulang pada alladhi. Jadi jauhlah ulangnya. Tapi kalau perempuan sudah berhenti fansalakha minha, selagi perempuan ulang kat situ aja. Tak payahlah ulang jauh lagi. Okey, cuba kita try sekali lagi bacaannya. Tarik nafas panjang-panjang. Dengar Ustaz baca. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا. Nampak tak kita berhenti pada tempat yang tak ada tanda wakaf, betul? Ini yang Ustaz masukkan tadi. Kalau berhenti begini, puan-puan kena ghostan balik 1-2 perkataan sebelumnya. Kat mana nak ulang? Fansalakha. Fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Ikut Ustaz pada hujung perkataan ayat tadi, minal ghawin. Minal ghawin. Bukankah itu mad alif disukun? Tapi kan dekat mana kami nak gariskan? Minal ghaw ke ataupun win saja? Win saja. Win itulah mad alif disukun. Tapi nanti bila perempuan menyalin, contoh perempuan jangan salin win saja. Nanti makna ayat itu jadi terputus. Perempuan salin paling kurang perkataan al-ghawin. Tapi digariskan win. Itulah mad alif disukun yang berlaku di hujung ayat. Sambung. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada minal ardh. Saya menambah pula dengan minal. Tak ada minal kat situ. Ya tak apa. Kalau kita sedar macam tu berlaku kesilapan, maka kita ghostan balik. Kat mana? Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Puan-puan semua nampak tak tadi saya berhenti pada ilal al. Dekat situ ada tanda wakaf tak? Tak ada. Maka dalam hal ini ulama galakkan kita ghostan balik bacaan. Jangan kamu sambung teruskan bacaan walaupun selepas ni ada waw.
Sebab apa? Kalau kamu sambung, nanti makna ayat tu seolah-olah ayat tu sudah terputus dua ataupun jadi dua, terpisah maknanya. Jadi untuk tidak memisahkan makna ayat itu, maka ulama syorkan kita ulang itu. Sebab saya ulang tadi, walakinnahu balik, dan sambung sampai wattaba'a hawa. Bukankah hawa itu man arid disukun yang berlaku di tengah ayat? Sebab ayat ni tak habis lagi puan. Jadi gariskan perkataan hawa, mat arid disukun yang berlaku di tengah ayat. Dan apakah huruf mat pada hawa? Alif kecil. Pandai. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Ustaz, kami rasa macam tergeliat lidah baca ayat ni. Ustaz, macam mana? Boleh tak kami berhenti awal? Okey, bersabar, tenang. Puan-puan, kalau rasa tergeliat lidah nak baca ayat ni, puan-puan boleh berhenti lebih awal. Contohnya, famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath. Kalau berhenti kat situ okey tak? Okey. Alhamdulillah. Berhenti lebih awal kat situ. Dan kalau puan-puan tak tahu nak ulang kat mana, tanya ustaz. Okey, tempat yang paling mudah ataupun paling tepat untuk kita ulang pada in tahmil. In tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. In tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Kalau ayat yang susah, puan-puan jangan laju-laju baca. Kalau laju-laju baca, tergigit lidah puan-puan. Ya, puan-puan kena tenang-tenang baca. Cuba ulang lagi. Ulang perkataan. In tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. In tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Bagus, berhenti kat situ. Dan perkataan yalhath tadi tak ada kena-mengena dengan hukum mat. Sambung. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Adakah bi ayatina itu layak dijadikan mat arid disukun? Tak layak. Sebab apa? Kalau puan-puan perhatikan tina tu memang betul dalam tu ada huruf mat alif. Sebelumnya baris satu di atas, betul. Tapi selepas huruf mat alif ada huruf tak? Ada. Maka tak layak jadi mat alif disukun. Kata ulama, lepas huruf mat tu mesti ada satu huruf lain baru jadi mat alif disukun, dengan syarat kamu wakafkan kalimah itu. Jadi perkataan bi ayatina tak jadilah dia mat alif disukun, lebih kepada mat asli semata-mata. Ya, bila berhenti. فَقَصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Tunjukkan saya mana mat arid disukun yang berikutnya. Pandai. Jalan selamat nak cari mat arid disukun, pergi cari hujung ayat. Hujung ayat biasanya banyak mat arid disukun, terutamanya dalam surah Al-A'raf. Jadi gariskan perkataan yatafakkarun, run itu adalah mat arid disukun. Huruf matnya waw besar. Pandai. Sa'a mathalanil qawmul ladzina kadzabu bi ayatina wa anfusahum. وأنفسهم كانوا يظلمون. Bukankah ada mat arid disukun lagi? Dekat mana? Pandai. Man yahdillahu fahuwal muhtadi.
Adakah muhtadi itu mad aridi sukun? Tidak, sebab tak cukup syarat. Sebab apa? Selepas huruf mat tak ada huruf lain. Jadi puan-puan sepatutnya lepas huruf mat tu mesti ada satu huruf yang lain yang kita nak matikan pada dia. Baru jadi mad aridi sukun, ya. Jadi Ustaz muhtadi tadi mad apa? Kata ulama sekadar mad asli sahaja. Wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Mana mad aridi sukun lagi? Al-khasirun. Gariskan pada run. Run itulah mad aridi sukun. Tapi bila menyalin, puan-puan jangan salin run saja. Kena salin al-khasirun. Baru lengkap satu perkataan ataupun satu kalimah. Walaqad dara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins. Wal-ins. Ada hukum mat tak? Tak ada. Sebab yang kami bunyikan tadi bunyi sengau, Ustaz. Sengau tak ada kena-mena dengan mat. Mat ni bacaan panjang. Jadi wal-ins itu lebih kepada hukum apa tahu? Nun mati jumpa dengan sin. Siapa ingat hukumnya? Pak. Dah tu pak hakiki lah buat pokok jauh pak saja. Sambunglah pak hakiki. Allahu akbar. Tak apalah puan-puan. Tak apa biar ustaz jawab. Tapi kalau boleh biar sama-sama kita jawab, dapatlah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sambung lagi. Puan-puan nampak tak? Oleh kerana kita berhenti sudah ada tanda wakaf, dalam hal ini puan-puan tak perlu ghostan. Puan-puan teruskan pada ayat berikutnya. Dengar. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Harap-harap cukuplah dapat perempuan, ya. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan puan-puan ada lagi tak mad aridi sukun? Tak ada dah. Yang kita berhenti tadi biha tadi lebih kepada mad asli sahaja. Ustaz balik, nampak tak kita berhenti biha tadi ada tanda wakaf? Kalau tak ada, pesan tok guru saya, kamu kena ghostan. Kena patah balik bacaan kamu, ambil 2-3 patah sebelumnya. Dan kalimah yang sesuai untuk ibtida adalah walahum. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Adakah biha itu mad aridi sukun juga? Bukan, pasal tak cukup syarat Ustaz. Ustaz nampak tak lepas huruf mat tak ada huruf apa-apa kat situ kan? Jadi tak cukup syarat, maka tak jadi mad aridi sukun. Jadi biha tadi sekadar mad asli. Mad asli. Sambung sebelah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Tak seragam bacaan. Sekali lagi dengar. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Dulu saya belajar ni. Saya belajar diajar oleh arwah tok guru saya. Kalau kamu jumpa lah huruf yang bersatu, maka kamu tahan sekejap. Kamu kena tahulah huruf apa yang terakhir dalam kalimah yang kamu sebut tadi. Huruf lam, betul? Nak sebut lam mesti guna hujung lidah. Jadi selagi hujung lidah kamu jangan cepat angkat. Kamu kena tahan sekejap sebab dia ada sabdu. Tengok saya baca. Balhum adall. Adall. Berbeza dengan balhum adall, berbeza. Tak sama. Kalau balhum adall bermakna lam tu mati. Kat situ mati ke sabdu?
Maka puan-puan kena tahan hujung lidah sekejap untuk menunjukkan satu pada huruf lam. One more. Bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Di manakah mad arid disukun? Al-ghafilun. Tapi kan puan-puan kena gariskan pada lun. Itulah mad arid disukun sebenarnya. Dekat lun sekali ya. Tapi bila salin kena salin al-ghafilun. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kenapa puan berhenti? Ada tanda wakaf, namanya wakaf Hasan. Kalau masih ingat lagi kita belajar dulu, namanya wakaf Hasan. Dan apa kelebihan tanda wakaf? Kata ulama, bila kamu berhenti pada tanda wakaf, maka kamu tak perlu gostan balik. Kamu teruskan bacaan pada ayat berikut. Itu kelebihan tanda wakaf. Berbanding kalau kamu tak jumpa tanda wakaf, maka kamu digalakkan ulang semula bacaan. Okey, sambung. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. في أسمائه. Stop. Fi tadi puan-puan boleh baca 4-5 harakat. Asma sebaik-baiknya baca 5 harakat sebab hukumnya berbeza. Ulang perkataan fi ya. Fi 4, kalau boleh asma tu baca 5. Tengok. Fi asma'i. Kedua-dua mat yang kita baca tadi adalah mat minggu akan datang. Minggu akan datang kami sunnah, kita akan belajar mat jaiz dan juga mat wajib muttasil ya. Sambung. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Tunjukkan saya mat arid disukun. Ya'malun. Pandai. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Harap-harap cukup boleh dapat perempuannya. Mudah-mudahan perempuan cukup dapat sampai kepada bacaan ya'dilun. Rupa-rupanya ya'dilun juga adalah mad arid disukun. Nampak? Mad arid disukun banyaknya berlaku di mana? Di hujung ayat. Jadi tak susahlah nak cari mad arid disukun ya. Sambung. Walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ustaz nampak saya semput, saya pendek, nampak Ustaz macam mana? Puan-puan berhenti dulu. Sanastadrijuhum. Berhenti kat situ. Lepas tu gostan balik. Sanastadrijuhum sampailah habis la ya'lamun. Nampak? Puan-puan baca Quran ni mudah sebenarnya kalau kita berminat, kalau kita bersungguh-sungguh mencari ilmu. Puan-puan kena rajin bertanya. Saya dulu masa mula-mula belajar buat wakaf dan itidak, saya selalu rajin bertanya dengan ustaz. Ustaz, saya dah berhenti ni, saya tak tahu nak ulang kat mana. Kita baru belajar buat-buat. Maka ustaz saya bagi panduan lah. Oh, kamu kena ulang kat sini. Sebabnya kalau kamu ulang kat sini lebih sesuai dari segi maknanya okey dan sebagainya. Ustaz akan bagi panduan. Tapi dengan syarat kita bertanya. Kalau puan-puan tak bertanya, jawabnya puan-puan sesat jalan. Jadi dalam ayat tadi ada satu lagi man arid disukun. Mana? Ya'lamun. Cukup. Kalau nak salin la ya'lamun boleh juga. Tapi sekadar ya'lamun saja pun dah okey. Menunjukkan man arid disukun. Wa umli lahum. Inna kaidi matin.
mat alif disukun? Matin, pandai. Awalam yatafakkaru. Kenapa berhenti? Ada wakaf kafi. Bapa jangan jawab pula, Ustaz kenapa berhenti? Sebab tak cukup nafas, pendek benar nafas perempuan. Allahu Akbar. Pendek sangat ayat tadi kan. Jadi kalau ditanya kenapa berhenti, jawab sebab ada tanda wakaf, namanya wakaf kafi atau aula. Nanti insya-Allah Bapa akan ulang kaji balik dengan Ustaz tanda-tanda wakaf ya. Okey, sambung. Ma bi sahibihim min jinnah. In huwa illa nadhirun mubin. Manakah mad alif disukun? Mubin, pandai. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqa Allahu min syai'. Baik, oleh kerana kita berhenti pada tempat yang tak ada simbol wakaf, maka untuk menjaga makna ayat, ulama pesan ulang balik beberapa patah sebelumnya. Wa ma khalaqallahu min syai'in wa an 'asa an yakuna qad qataraba ajaluhum. Ustaz, tak cukup dapat macam mana Ustaz? Kami mana nak berhenti lebih dahulu? Jawapannya boleh berhenti pada wa an asa. Berhenti 2 harakat. Lepas tu ghostan balik wa an asa ay yakuna qad qataraba ajaluhum. Itu kaedahnya. Okey, sambung. Nampak tak kita berhenti ajaluhum ada tanda wakaf? Maka tak perlu kita ghostan. Terus saja pada ayat berikutnya. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Bukankah itu mad alif disukun? Mana? Yu'minun, pandai. Man yudlilillahu fala hadiyalah. Stop. Wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Tunjukkan saya mad alif disukun lagi. Ya'mahun, pandai. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Tunjukkan saya mad alif disukun lagi. Jawabnya tak ada. Dalam hal ini puan-puan kena kuat iman. Puan-puan kena kuat iman. Jangan mudah terpengaruh dan jangan jawapan kita cacah merubuh ataupun kita main tangkap muat dari ustaz. Mursaha mad alif disukun. Ustaz Rabbi bukan. Puan-puan, mursaha dengan Rabbi lebih sesuai namanya mad asli saja. Tidak cukup syarat untuk jadi mad alif disukun. Sambung. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Puan, yang puan-puan duk berhenti hu tadi mad apa? Mad apa? Mana puan tahu mad asli? Dekat situ dia tak bubuh nombor pun. Ingat.
Itu sebab belajar sebaik-baiknya dengan guru, dengan manusia, bukan dengan buku. Kalau dengan buku dia tak boleh cerita semuanya perempuan. Okey, dengar boleh. Nampak tak dalam tulisan tu ditulis dengan ejaan buah, betul? Buah. Buah ni kalau kita baca begini memang tak ada hukuman. Cuba sebut buah. Tak ada hukuman. Tapi masalahnya tadi kita wakafkan. Bila wakaf, ni tak bagi tahu. Buah ni akan tulisannya jadi pilih. Waw ni baris satu kan. Bila wakaf dia akan jadi mati. Dan matinya macam ni lah. Matinya tak nampak lah pada tulisan. Dan apabila waw itu mati, bukankah cukup syarat untuk jadi hukuman pada dia? Di mana waw mati sebelumnya baris satu di mana? Di depan. Maka mat apa namanya? Mat asli. Tetapi kita ingat tulisan yang kita nampak pada Quran yang kanan atau kiri? Yang kanan ke kiri? Yang kanan dah yang ni. Maka nanti dalam Quran bapa kena gariskan kat sini. Apa yang kami nak tulis Ustaz? Kami akan tulis mat asli dalam bracket jika wakaf. Jika wakaf baru jadi mat asli. Tapi kalau wasal dia tak ada mat apa-apa. Buktinya kalau wasal kita baca macam mana ji? Huwa. Kalau wakaf dua harakat. Jadi puan-puan di sini puan-puan kena dijelaskan oleh guru. Buku tak boleh menjelaskan, guru boleh insya-Allah. Jadi puan-puan carilah ustaz, carilah guru mana-mana yang kita boleh jadikan panduan dalam bacaan Quran kita ya. Okey, jadi puan-puan itu sebab dalam buku ni tak ditulis apa-apa. Sebab apa dianggap kita baca wasal. Bila wasal memang tak ada mat pada dia. Melainkan kalau wakaf baru ada mat asli. Jadi puan-puan buat note sedikit di bawah tu. La yujalliha liwaqtiha illa hu. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Bagus. Hu tu dua harakat ya. Thaqulat fis samawati wal ardh. لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ada lagi tak mat alif disukun? Mana? Ya'lamun. Puan-puan kena sedaya upaya jawab soalan ustaz, barulah kita faham tentang apakah dia mat alif disukun. Sambung. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa sengaja ustaz berhenti illa pasal nanti saat lagi kalau nak ulang puan-puan nak ulang pada illa saja, tak payah jauh-jauh. Okey, Gostan balik. Illa ma syaa Allah. Illa ma syaa Allah. Tuan-tuan puan, selalu tak kita sebut nama Allah? Selalu, tiap-tiap hari kami sebut nama Allah. Puan-puan kena sedar bahawa nama Allah di sebaliknya ada hukum mat alif disukun. Tapi puan-puan kena faham sekiranya kita wakaf. Jadi puan-puan ingat tak dulu saya tulis dalam nota kita perhatian nama Allah ni kalau wakaf dia akan jadi mat alif disukun. Nama Allah, kalimah Allah, kalimah Allah. Dan kalimah Allah ni ditulis bagaimana? Alif lam ha. Begini kan? Dan puan-puan, sekiranya wasal, maka mat apa pada dia? Mat asli dua harakat. Contoh
Nama Allah dibaca wasal. Contoh, Allahu Akbar. Itu nama Allah ketika wasal lah. Dan baru-baru ni ada viral dalam YouTube apa, dia tanya kat ustaz, apa pandangan saya tentang apa yang dikatakan oleh yang bercakap dalam YouTube. Saya tak pasti sama ada ustaz ke apa ke, tapi pandangan saya senang aja. Sebenarnya ustaz tu dia nak ingatkan kepada kita, kalau baca wasal, Allah tu baca 2 harakat. Jangan baca Allahu, Allah tu dibaca pendek, tak boleh. Dia kena paling kurang 2 harakat. Sebab hukumnya mat asli. Kemudian dalam YouTube tu juga menyebut bila kita wakaf tak boleh baca pendek. Contohnya kalau kita berzikir Subhanallah walhamdulillah, pendek gitu tak boleh. Dia kena Subhanallah walhamdulillah, gitu. Kena paling kurang 2 harakat. Sebab bila wakaf dia akan jadi mat arif disukun, yang mana harakatnya berapa? Harakatnya 2, 4 atau 6 harakat. Contoh macam mana? Contoh mat arif disukun yang berlaku pada kalimah Allah. Tadilah yang kita berzikir Subhanallah paling kurang, walhamdulillah paling kurang. Ya Allah, la ilaha illallah wallahu akbar, itu tak ada kena-mengena dengan nama Allah. Sebab akbar itu tak ada tulisannya alif dan lam ha. Jadi yang ustaz nak sebut ni adalah pada kalimah Allah. Bila wakaf jadi mat alif di sukun. Jadi kena baca berapa harakat? 2 harakat paling kurang. Kalau kita tahlil malam Jumaat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, paling kurang 2. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayat tu yang ustaz tu tegur, jangan pendek. Sebab bila pendek bermakna kita sudah buang hukum mat pada dia. Membuang hukum mat adalah hukumnya berdosa dan haram. Dan ni saya nak pesan juga, kalau kita baca duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud, macam mana bacaannya? Rabbighfirli warhamni, kena 2 harakat tau. Wajburni warfa'ni, semuanya 2 harakat je hujung-hujung. Andai kata kalau puan-puan baca pendek, puan-puan nak sembahyang cepat ni, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, baca pendek gitu, puan-puan tahu tak makna ayat tadi sudah berubah. Kalau Rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah aku, ampunkanlah saya. Kalau Rabbighfirli saja pendek, ampunkanlah. Siapa yang kita nak minta ampun? Puan-puan tak sebut saya, puan-puan hanya sebut ampunkanlah. Siapa yang kita nak minta ampun? Sepatutnya kita segera sebut Rabbighfirli warhamni, rahmatilah aku, rahmatilah saya. Bukannya Rabbighfirli warhamni wajburni, baca pendek begitu. Ambil perhatian. Sekali lagi solat zuhur, kalau selama ni kita salah, kita beristighfar, minta ampun pada Allah, dan puan-puan solatlah dengan bacaan yang betul, dengan tenang. Rabbighfirli warhamni wajburni. Boleh baca laju, tapi harakatnya mesti dua di hujung-hujung bacaan tadi lah. Jadi puan-puan penting hukum ya. Sekali lagi saya buat kesimpulan, pada kalimah Allah ketika wasal mat apa? Mat asli. Ketika wakaf mat apa? Mat alif disukun. Okey, jadi ayat tadi ayat 188, sikit lagi kita ulang balik ayat tadi. Mat apa yang berlaku pada kalimah Allah ni? Mat alif disukun. Ulang. Illa ma syaa Allah. Ya, itulah mat alif disukun yang berlaku pada kalimah Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. Berhenti. In ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. In ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Manakah lagi man ada disokong? Pandai. Huwa alladhi khalaqakum من نفس واحدة وجعل منها والذي خلقكم من نفس واحدة
nafas tu. InsyaAllah kalau baca lagu ataupun baca kali kedua, insyaAllah cukup ya. Jadi kalau dah berhenti waja'ala minha, kat situ tak ada wakaf kan? Maka seeloknya kita ghostan, ambil 2-3 patah perkataan sebelumnya. Contohnya, kita ambil ulang pada waja'ala. Waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به tak ada mad alif disukun. Sambung. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتينا صالحا لئن آتيتنا صالحا. Baik, tadi saya tersalah baca. Sepatutnya baca lain ataitana ya. Okey, kita betulkan balik. Tadi dah berhenti solihah, ghostan kat mana? Lain ataitana. Lain ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Bukankah ada man alif disukun lagi? Mana? Asyakirin. Pandai. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu. Berhenti dah kat situ Ustaz. Kalau kami sambung kompom tak cukup nafas, maka berhenti dulu. Ghostan. Ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Fata'ala Allahu amma yushrikun. Tunjukkan saya manakah man alif disukun lagi? Pandai, bagus. Itulah man alif disukun. Boleh baca 2, 4 atau 6 harakat. Malahan boleh lebih daripada 6 sekiranya kita baca dengan lagu ataupun taranum Al-Quran. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Manakah man alif disukun? Yukhlaqun. Pandai. Wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Mana lagi man ada disukun? Yansurun. Pandai juga, bagus. Dan kesemua makna disukun yang kita jumpa nampaknya semua di hujung ayat. Wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum. Wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum. Sawa'un 'alaykum ad'awtumuhum am antum samitun.
digariskan pada tun, ya. Sa tu bukan ma'arif sebenarnya. Sa tu lebih kepada man asli. Tapi oleh kerana sa dengan mitun tu ada kena mengena, dia adalah sebahagian daripada satu kalimah, maka kena salin dah semuanya sa mitun, tapi digariskan tun di hujung sekali, ya. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Lagi satu, man ada di sukun mana? Sadiqin. Alahum arjulun yamshuna biha. Ingat di hujung ayat tadi, di hujung kalimat tadi, biha tu walaupun ada tanda pemanjang, tapi bila wakaf kata ulama tanda pemanjang tidak sah, tidak laku. Maka tinggallah huruf alif saja kat situ, maka satu alif nilainya adalah 2 harakat. Maka man aslilah yang kita baca pada biha tadi. Ulang suara. Alahum arjulun yamshuna biha. Alahum arjulun yamshuna biha. Iya, man asli. Am lahum aydin yabtishuna biha. Am lahum aydin yabtishuna biha. Am lahum a'yunun yubsiruna biha. Am lahum a'yunun yubsiruna biha. Semua 2 harakat di ujung ayat tadi, ya. Am lahum adhanun yasma'una biha. Am lahum adhanun yasma'una biha. Qul id'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Yang terakhir, man ada disukun dekat mana? Tunzirun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan kita semua kenallah ma'arif disukun sampailah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Sekali lagi sebelum kita bersurai, ingat ma'arif disukun, ingat surah apa yang paling senang tadi? Fatihah. Dalam Fatihah berapa ma'arif disukun? 7 ayat. Tapi tak semestinya dalam Fatihah. Tadi kita baca surah Al-A'raf, banyak tak ma'arif disukun? Bawalah ilmu itu sampai ke akhir hayat kita, puan-puan, ya. Rajin-rajin baca Quran, mudah-mudahan nanti di hari kiamat, di alam barzakh, apa yang kita baca itu akan jadi peneman kepada kita di hari kiamat nanti, insya-Allah. Puan-puan, mari sama-sama kita akhiri kuliah dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.